أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam yang berbahagia, Al-Fadhil Tuan Bilal yang berusaha lagi dihormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa. Kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat buat diri kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, jadi alhamdulillah pada minggu ni kira kesihatan alhamdulillah baik sikit berbanding dengan pertemuan kita yang telah lalu, dan mudah-mudahan dapat perform lah. Mudah-mudahan dapat perform ataupun dapat kita kongsikan yang terbaik pada malam ni, insya-Allah. Jadi tidak lewat lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Tapi bukan raya Melayu lah, raya Cina. Muslimin rahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita melalui kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, muka surat 24 penggal yang pertama, jilid yang pertama, muka surat 24. Itu hari ini kita masuk tajuk yang baru berkenaan dengan pembatal wuduk, pembatal wuduk, naqidul wuduk, iaitu pembatal wuduk ataupun nawaqidul wuduk, iaitu pembatal wuduk. Maksudnya apa yang membatalkan wuduk kita ni, apa yang menyebabkan hadas kecil, itu bahasa lain lah, menyebabkan berlakunya hadas kecil. Apakah yang membatalkan wuduk? Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi boleh dah kita teruskan, insya-Allah. Kita tak ready lagi baca doa dulu lah. Tapi baca doa tadi. Muslimin rahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita seperti biasa. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pembatal wuduk yang ke-12. Wuduk yang sah itu batal. Wuduk yang sah itu batal. Kenapa? Ada wuduk yang tak sah, maka wuduk yang tak sah tak batal. Sebab ia tak sah. Nak batal apa ni? Tak sah dah, ia batal dari awal dah. Kita tak perlu kepada batal. Dia yang dimaksudkan wuduk yang sah. Jadi wuduk yang sah oleh comel dah, sempurna dah. Tapi dia boleh batal, dia boleh rosak wuduk tu, dia boleh gugur wuduk tersebut
Ataupun dengan makna lain binasa, batal ataupun binasa atau tiada boleh digunakan lagi dengan sebab berikut. Okey. Jadi wuduk sah ni dia bukan selama-lamanya sah kira halal gitu je. Kira siapa seumur hidup kekal dia. Dia boleh kalau seumur hidup. Kalau mandi tu kira seumur hidup wuduk tu. Mandi tu mandi wajib tu ataupun wuduk kira seumur hidup. Tapi syarat dia mati lah. Bukan seumur hidup, seumur mati. Maka dia tak batal dah. Kalau dah mati kan, dia tak batal dah. Betul lagi kalau mandi wajib, mandi mayat, maka dikira tak batal dah sebab dia mati dah. Maka dia tak akan batal seumur mati. Kalau seumur hidup tidak. Sebab apa? Wuduk yang sah ni dia boleh batal ataupun dia boleh binasa dengan beberapa keadaan. Itu maksud dia. Maksud saya tadi tuan-tuan seumur mati tu mana gini. Orang mati bila diwudukkan dan juga dimandikan, maka dia tak batal dah lepas tu. Sebab apa? Kenapa tak batal? Sebab dia buat benda dah. Dia buat benda dah. Walaupun disentuh oleh orang bukan mahram, tak ada benda dah, dia tak ada roh dah, maka kira tak batal, kira atau tak kira cara dah. Tapi ulama ada sebut bahawa memang kita tak batal dah wuduk tersebut, kira tak perlu mandi wajib sampai 2-3 kali dah. Bagi mayat lah. Tapi cuma untuk orang hidup tuan-tuan, dia ada pembatal yang perlu diangkat balik wuduk tersebut supaya sempurna ibadah yang mewajibkan kepada adanya wuduk ataupun ibadah yang memerlukan kepada terangkatnya hadas kecil. Faham tak tuan-tuan? Muslimin rahmati Allah sekalian. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Sandarannya firman Allah Ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Itu firman Allah Ta'ala dalam Quran, iaitu telah lepas, maknanya di bawah bab bersuci. Dia perintahkan tayamum ketika tiada air, menunjukkan wuduk batal dengan sebab keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Okey, yang pertamanya pembatal wuduk ni keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Hadis dia ataupun dalil dia, au jaa ahadun minal ghaid, maknanya apa-apa yang keluar daripada kubur dan dubur maka dia membatalkan wuduk. Maka di sini dia sunatkan ataupun dia kena ambil tayamum menggantikan wuduk. Itu mafhum daripada ayat Quran tersebut tuan-tuan. Dan bagi tahu bahawa keluar sesuatu daripada kubur dan dubur maka akan menyebabkan batal wuduk. Sama lagi kata pengarang, sama ada benda biasa seperti tahi. Benda biasa ni maknanya benda sama dah, benda ada pelik. Seperti tahi, air kecing dan angin. Ketuk keluar angin saja ataupun keluar ketuk. Bagi kita keluar angin tu kita ketuk kentut. Cuma khilaf dia, ada khilaf buat tu. Khilaf dia bau tak bau cuma orang kita kata kalau tak bau tu bukan ketuk, tu angin. Contoh kalau macam bini ketuk perut, contoh tengah-tengah makan nasi. Kau kata Allah dah malu, muka comel, ketuk usuk. Contohnya. Dia kata mana ada ketuk dok bang? Dak tak ada bunyi, dok tu angin. Dok bau, apa buti dak apa kata angin, ketuk tu dok. Dia kalau ketuk busuk. Kalau bunyi kita dok bau, maka tu angin je. Jawab dia sama je tuan-tuan. Tapi jangan marah bini dia ketuk. Dia kalau bini ketuk depan muka kita, cara mudah dia balas semula. Ketuk semula depan muka dia. Baru mesra anak beranak. Baru mesra keluarga tuan-tuan. Kira badi mana busuk. Tapi biasanya kalau pertandingan macam ni, badi mana busuk memang menang orang puang Kalau orang lelaki kalau pertandingan ni lah, kalau pertandingan ni dah. Muslimin rahmati Allah sekalian, tegur jangan marah. Ataupun keluar tahi, keluar air kecing dan keluar angin ataupun kentut lah kita kata. Ataupun tuan-tuan, benda yang jarang-jarang adanya. Ni bukan barang familiar, barang hak jarang, bukan seumur keluar, iaitu seperti batu. Mungkin batu karang ataupun batu bepang tu keluar. Tekop tu. Bila masa telang tak tahu, Allahu a'lam lah keluar. Mungkin jarang-jarang. Darah atau cacing sekalipun,
Keluar cacing. Biasa cacing tak keluar kat depan, dia keluar kat belakang tau. Cacing sekalipun ia menunjukkan kepalanya kemudian masuk semula batal wuduknya. Mandai pula cacing ni. Faham tak? Dia kata sini, ia menunjukkan kepalanya kemudian masuk semula batal wuduknya. Mana cacing tuan-tuan masuk ni, dia keluar dah kat punggung tu. Dia nampak cerah, sakit mata, masuk mula. Nakal cacing ni. Nakal cacing ni dah. Ada sensor kali. Jawab dia batal wuduk. Batal juga wuduk. Nakal cacing. Dah. Sekolah juga cacing kali. Dia masuk, kita tengok gelak warna ni. Dah apa gambar masuk mula, dah sedap panah. Contoh masuk mula dalam. Jawab dia batal wuduk tuan-tuan. Sebab dia dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa yang keluar daripada kubur dan dubur, faham tak masuk kubur dan dubur ni? Iaitu kemaluan lah kita kata. Kubur ni ialah kemaluan depan. Kalau orang lelaki tu pistol dia lah. Kalau orang puan tu telaga dia. Kalau dubur ni belakang, punggung lah kita kata, punggung, lubang punggung keluar. Maknanya keluar daripada kemaluan depan dan belakang, maka boleh mengakibatkan batal wuduk. Apa-apa yang keluar menyebabkan batal wuduk, kecuali satu benda je. Kita akan sebut lagi insya-Allah. Yang tak batal wuduk ni lah sensor. Tak batal wuduk. Okey. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa-apa yang keluar, barang tu barang nadir, barang nadir ni barang jarang-jarang keluar, ataupun barang biasa keluar, kecing, memang confirm lah batal wuduk. Tu semua orang tahu, ketuk batal wuduk. Berak lagilah batal wuduk. Tu biasa. Keluar darah, keluar darah kat punggung, mungkin buasir, keluar darah kat punggung, mungkin buasir, ataupun ada infection dalam punggung dan sebagainya keluar, ataupun keluar batu karang kat depan. Biasa baru sudah buat laser kan, batu karang. Kadang bukan batu karang, batu nesang keluar. Contoh molek dah sekali ngetuang. Keluar batu nesang tu. Mungkinlah kita tak kata. Kita tak kata, tapi mungkin kalau benda tu berlaku, atau keluar bola gah ke, tak tahu kan. Kan kira tak? Okey. Banyak. Kalau perempuan tu lagilah banyak benda. Atas benda sumbat tak maaf sebutlah ni tuan-tuan. Atas benda masuk. Kadang-kadang apa ni bukan tu saja, ada kadang-kadang benda pelik-pelik keluar. Kadang benda tu dimasuk sengaja ataupun tak sengaja, wallahu a'lam. Kadang batogoh, kadang mainan, kadang belong, kadang stokeng. Keluar daripada depan dan belakang, maka menyebabkan batal wuduk. Tu jelas tuan-tuan jelas. Muslimin rahmati Allah sekalian. Kecuali kata pengarang yang keluar itu mani. Umpama seorang yang sedang ada air sembahyang tidur duduk punggungnya tetap pada lantai atau pada tempat tidur, mimpi bersetubuh hingga keluar mani, atau ia merenung perempuan dengan syahwat sampai terair, tidaklah batal wuduknya, cuma wajib mandi sahaja. Muslimin rahmati Allah sekalian, dia air mani ni dia sensor. Kenapa? Dia keluar, dia satu-satunya cair yang keluar daripada kubur, daripada depan, dan dia tidak najis. Keluar benda lain, dia najis. Keluar benda lain, dia najis. Kalau benda tu cair, memang dia najis. Nanoh ke, air biasa ke, air wadi ke, air mazi ke, air kecing ke, air mineral water ke, Pepsi ke, soda ke, Sky Juice ke, ais blender ke keluar, dia akan jadi najis. Mana-mana cair yang keluar bahagian depan jadi najis. Tak kira air benda. Habis modal dah sebut tadi air. Kadang air benda tinggal. Air mata air keluar contohnya, dia akan jadi najis. Kalau dia tu cair, dia akan jadi najis, kecuali selah sensor. Memang tidak jadi najis, iaitu ialah air mani. Air mani dia keluar daripada bahagian depan, dia tidak najis. Air mazi najis, air wadi najis. Air mani tak, dia tidak najis. Maknanya kalau keluar 18 beseng pun contohnya tidak membatalkan air sembahyang dan tidak najis. Maknanya tuan-tuan, maknanya kalau dia keluar tu kita ambil simpan dalam kocek buat sembahyang. Contohnya. Tapi tak ada kerja pula. Contohlah,
Maknanya kita menanggung akan air mani tersebut, maka tidak ada masalah. Kalau kita sembahyang belakang tok imam, Allahu Akbar. Mari tu bila belakang tengok, belakang tok imam ada 18 topak air mani. Maka tak perlu nak mufarakah. Terus je. Okey, 1 2 3 4 18 terus. Jangan tanya Datuk Imam sebab apa. Jangan tanya. Nak cerita di sini baharu sah sembahyang. Sebab apa? Air mani tidak najis dalam mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan. Begitu juga special dia ialah bila dia keluar tidak membatalkan wuduk. Dan kalau kita boleh sembahyang ustaz, tunggu dulu. Kan tunggu dulu. Tengok jalan-jalan semua nampak tiang api pun keluar air mani. Contohnya. Tak tahulah dipandang warna tiang api tu sampai keluar air mani. Okey? Ataupun tengah korban motosikal tu tengok cabut kat skru dekat karburetor, naik seh. Pun keluar air mani. Contohnya. Jawab dia masa tu dia tidak ada air semayang, maka tak batal air semayang dia. Okey? Ataupun tengok-tengok tengok-tengok duk lepon-lepon kawan-kawan, tiba-tiba mari motor besar, exhaust modified, 4 lejang sedap bunyi, pop bunyi, naik seh, keluar air mani. Contohnya. Maka jawab dia tak batal air semayang. Atau dalam keadaan berjaga, ataupun dalam keadaan dia tidur. Dia tidur pagi datang tu, kemudian mimpi suatu yang menyedakkan syahwat lah, mimpi suatu yang menyeronokkan, istimta' dan sebagainya, keluar air mani, batal tak sembahyang? Contoh, dia tidur baring sedar menang tengok atas langit, kat biras sejik. Contohnya, tu kelak dalam setengah jam. Tengah-tengah tidur tu mimpi sesuatu yang nikmat lah, keluar air mani. Bila bangun tidur tu, batal tak sembahyang dia? Soalan. Batal tak? Soalan SPN ni kebat. Kebat. Kemahiran berfikir arah tinggi ni. Batal tak sembahyang dia? Jawab dia, batal. Buat apa? Sebab dia tidur baring. Nanti kita akan sebut lagi. Batal bukan sebab keluar mani, sebab dia tidur baring. Okey. Keluar air mani tak membatalkan air sembahyang, tapi sebab dia tidur tu dalam keadaan baring, tak tetap papan punggung dia, maka batal, tuan-tuan. Jadi di sini umpamaan dia, kalau orang tidur yang tak batal air sembahyang ni, tidur dalam keadaan duduk contohnya, ya papan punggung dia tetap papan punggung dia tetap pada lantai atau tempat tidur. Macam duduk macam kita dengan khutbah lah. Contohnya macam dengan khutbah, tiba-tiba terbilang komak, bangun tu padahal tidur nyenyak, mimpi kat 80 orang bidadari tu. Contohnya contoh, siap mimpi lagi ni air Lionel lah 3 weseng air Lionel lah. Tapi batal tak? Sebab dia tidur dalam keadaan tetap papan punggung. Tok Imam tengah bagi khutbah, tak pada ittaqullah tu dah. Contohnya ittaqullah tidur, bila bangun, bila orang tepuk bangun dah habis qomak dah bangun. Okey, ada ambil sembahyang tak? Dah ambil pun sembahyang. Batal dah sembahyang dia? Ada batal lah yang dia tak ambil tu. Kenapa? Kerana tidur dan tetap papan punggung dalam keadaan duduk. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi dia duduk dan dia tertidur. Jadi sesal berkenaan dia dengan tidur kerana papan punggung dah tetap dah. Tiba-tiba dalam keadaan tidur duduk tu pun mimpi sesuatu yang menyeronokkan dan keluar air mani. Contohnya, keluar air mani, siap bunyi lagi. Contohnya, keluar air mani, tuan-tuan. Dia batal tak sembahyang dia? Jawab dia, tak batal. Dah boleh sembahyang terus tak? Jawab dia, tak boleh juga. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bila dah keluar air mani, tuan-tuan, dia dalam keadaan walaupun tidak berhadas kecil, tapi dia berhadas besar, maka wajib dia mandi wajib. Tak wajib dalam ambil air sembahyang, sebab air sembahyang dah ada dah. Dia kena mandi wajib je lah. Kalau biasanya, tuan-tuan, kita contohlah kalau bersetubuh dengan isteri, batal tak sembahyang? Batal tak sembahyang? Batal. Batal sembahyang sebab apa? Sebab bersentuh kulit dengan isteri kan. Bersentuh kulit dengan isteri kan batal. Nanti kita akan sebut lagi. Jadi waktu standard tu macam bersama dengan isteri,
kira batal air sembahyang. Sebab bersuatu kulit banyaklah, bersembung dua khitan dan sebagainya, banyak benda berlaku. Jadi itu standard mana kita mandi wajib dan kita ambil air sembahyang. Tapi untuk kes ni air sembahyang dia tak batal, maka dia wajib mandi sahaja. Dah kena ambil air sembahyang dah perlu sebab dah ada dah. Dengan keluar air mani tu tak batal air sembahyang. Faham tak tuan-tuan? Jadi nak bagi tahu di sini bahawa air mani ni lesen besar. Dahlah dia tidak najis, satu-satunya cair yang tidak najis satu. Yang keduanya, walaupun dia keluar di bahagian kemaluan depan, dia tidak membatalkan air sembahyang. Cuma bila keluar dia, maka dia perlu mengangkat adab besar lah, iaitu dia kena mandi wajib tuan-tuan. Muslimin dan muslimat tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Yang pertama jelas yang pertama, iaitu keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang. Saya sebut mudah lalu, raya kubur dan dubur, takut orang cik pening pula. Kita pun jarang jumpa kaedah bahasa Arab ataupun jumpa istilah bahasa Arab nano kita. Pun dubur kubur macam aku pernah dengar ya, tapi di mana? Contohnya ayat lalu, kemaluan depan, kemaluan belakang. Tapi contohlah, kalau keluar air kecil kat mulut. Yang keluar air kecil kat mulut, batal tak sembahyang? Bening tu. Dah tadi kata kalau keluar sesuatu daripada kemaluan depan, kemaluan belakang. Contoh dia ni unik sikit. Dia malah keluar kat bawah, dia keluar kat mulut ataupun keluar kat hidung, pegang sebelah. Ngecil air kecil. Contohnya lah. Tak boleh bayang benda tu. Tak boleh bayang benda tu, tapi keluarlah benda tu ataupun keluar kat mulut. Ataupun nak kata air kecil tu berdoa sangat tau. Muntah. Kita muntah kan keluar. Batal tak sembahyang? Dah kan kalau kita berak tahid tu daripada perut juga keluar kat bawah. Ni daripada perut naik ke atas keluar. Batal tak sembahyang? Jawab dia, pada perkara pertama tadi keluar sesuatu daripada kubur dan dubur sahaja, maka mutah tu tak sabit lah. Ke kemaluan kau ni? Ni kemaluan ke? Tak, jangan satu tukar kita kemaluan. Takkan nak sebut sesa kemaluan. Faham je lah. Kemaluan tu bawah tu je lah. Hak atas bukan kemaluan. Mana bila keluar sesuatu tidak ada masalah. Muntah tidak membatalkan air sembahyang tuan-tuan. Muntah tidak membatalkan air sembahyang. Sebab ramai tanya, "Ustaz, saya muntah dia Ustaz, nak ambil sembahyang mula ke?" Jawab dia, apa nak ambil sembahyang mula ni tak ada kaitan apa. Saya darah gigi dia Ustaz, kena ambil sembahyang tak? Itu sebab soalan-soalan ni timbul sebab tidak tahu apa pembatal air sembahyang. Sungguh tuan-tuan, dia tanya setuh haji, dia salah pegang haji. Dia salah pegang haji kan. Dia tengok duduk relax tu, pengok pegang tahi babi. Contohnya tahi babi tu. Jadi dia seltu je lah. Dah kena ambil sembahyang tak? Jawab dia, kalau termasuk dalam senarai pembatal wuduk, maka kena ambil sembahyang lah. Kalau tak termasuk, maka tak perlu ambil sembahyang. Dah apa dia pembatal wuduk tu, pembatal sembahyang tu kita nak terang sesa ni tuan-tuan. Jadi kalau lah muntah tadi tak sabit pun keluar dengan kubur, tak keluar di bahagian kubur dan dubur ataupun kemaluan depan, kemaluan belakang, maka tak ada masalah lah. Keluar muntah tidaklah membatalkan wuduk. Cuma dia kena koma lah sebelum mayang tu. Sebab takut lekat kan. Lekat sisa-sisa tu bila mayang takut telang. Tu jadi masalah pula nanti kan. Muslimin rahmati Allah sekalian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap. Okey. Apa yang disebut oleh pengarang, sendarannya hadis, itu dalilnya itu hadis daripada Nabi SAW, riwayat daripada Imam Abu Dawud ataupun dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Okey, al-ainani wika'ul faman nama falyatawadda. Artinya dua biji mata itu seperti tali pengikat di dubur, maka barang siapa tidur hendaklah ia berwuduk. Maknanya kalau mata celak, yakni jaga, adalah keadaannya seperti tali yang mengikat dubur dan kubur. Ia sedar apa yang keluar daripada keduanya, tetapi kalau mata sudah kejam, tidaklah sedar apa yang keluar. Itu kata ta'liq daripada pengarang kitab ni. Sambung balik ta'liq dia.
iaitu tidur mengiring atau berdiri atau terlentang, sekalipun diletak bantal di celah punggungnya bersandar pada tiang pun batal juga. Muslimin rahmati Allah sekalian. Ni isu tidur nyanda ni. Isu tidur nyanda. Ada kaitan juga tuan-tuan ni. Ini gini. Atau perkara kedua yang membatalkan wuduk ialah punggung tu dia tidak tetap. Tu yang saya sebut mula-mula tadi, tidur dalam keadaan ngiring. Dia batal wuduk bukan sebab keluar mani tu, sebab tidur dalam keadaan papan punggung tu tak tetap. Apa kaitan pula papan punggung tetap dengan tak tetap? Apa kaitan papan punggung tu tetap dengan tak tetap? Dia gini tuan-tuan, okey. Tuhan dalam hadis ada sebut bahawa mata ni dia boleh, bila dia celak, maknanya dalam keadaan kita ni berjaga. Mata celak maknanya dalam keadaan kita ni berjaga, kita akan kontrol angin tu secara manual. Kita boleh kontrol secara manual. Faham tak kita boleh kontrol secara manual. Angin kentut tu kita boleh kontrol secara manual kalau kita sedar. Bila mata terpejam ataupun dah tidur, maka switch manual tu ditukar automatik. Faham tak? Jelas dah. Maknanya tengah-tengah tidur tu perut contohnya, kalau dah kan tak perasan bini kita, perut Allah muka comel udah ngak bunyi contohnya, dia sengih tidur ni, sengih cara musuh tidur. Tak boleh marah dia, tak boleh marah, muka comel pun dah tengah tidur, dia tak boleh kontrol, dia benda tu automatik. Maka dah kalau sakit perut, angin ada dalam badan, benda tu kan tak lepas, jadi menyakit ke dia, bangun tu kembung. Jadi Tuhan bagi rahmat, bagi nikmat kepada manusia ni tuan-tuan, tukar bila mata pejam automatik. Maka kalau tidur tu, kebarangkali angin tu keluar secara automatik tu besar. Okey. Ngeh dak tidur ngeh. Sakit perut kan? Tidur. Lepas tidur ngeh. Cara musuh. Kita nak lemah. Dah busuk kau. Tekuk dengan batal tak lepas kau. Bau-bau lagi. Contohnya. Tapi tak apalah, tak salah ke dia, memang automatik. Kalau kita tidur pun busuk kau. Ketuk kau. Bini pun lemah juga tuan-tuan. Jadi bila dia tidak tetap papan punggung, dia akan jadi automatik. Tu maksud dia. Bila tak tetap papan punggung, dia jadi automatik, dia akan kemungkinan kebarangkalian keluar tu banyak. Dia boleh keluar bila masa dalam keadaan tertidur tu. Maka bila dah keluar angin daripada punggung kita lah, kita kata, maka dia batal lah air semayang. Bila tidur dalam keadaan tetap papan punggung, maka dia boleh keluar. Di sini bila papan punggung tetap ataupun masuk tetap papan punggung ni, tidur dalam keadaan duduk biasa. Duduk macam gini, duduk sila, tuan-tuan duduk sila gini, tu panggil tetap papan punggung tu. Cuba ketuk. Cuba ketuk setelah kali. Boleh tak? Tak boleh kan? Melainkan dia kena dia kena bahan lekah sikit. Kena bahan lekah. Rakat sebelah. Membuka ruang. Baru keluar. Betul tak? Macam kita naik motor lah. Siapa naik motor sini? Macam naik motor kan, rasa nak ketuk, tak apa, tak masalah sebab tak ada orang pun belakang. Jangan ada orang belakang, kita kat bunga pun ketuk depan muka dia. Kita naik motor sekarang, kita naik motor, cuba ketuk tengah motor, cuba kentut boleh tak? Tak boleh kan? Mereka kena kena bahan lek sikit, bahan lekah sikit. Betul tak? Dia kena kat sebelah papan punggung tu baru keluar. Jadi orang yang tidur dengan tetap papan punggung, angin tu tak akan keluar, tak boleh keluar. Jadi air semayang dia tak batal dengan sebab angin keluar daripada punggung. Okey. Dan bila sebab itulah kalau dia tidur tuan-tuan, dia tidur 5 jam tidur duduk. Tidur bangun-bangun 5 jam. Tak batal air semayang dia. Sebab angin tak keluar, angin tu dia block. Switch automatik tu dia di block. Tak boleh, dia tak jadi automatik, dia kena manual kat situ. Perasan tak? Ataupun nak bahasa mudah lagi ginilah. Contoh saya start motor daripada rumah. Rumah saya dekat dekat Gor Badak. Saya keluar rumah tu, saya bawa motor seorang. Keluar daripada tafilat depan rumah tu pun tidur.
Jaga-jaga siapa ni terapung tu. Contohnya. Jangan tanyalah macam mana boleh siapa tu. Jawab dia, saya siapa kat masjid ni kena ambil sembahyang lain tak? Tak lah. Sebab duduk atas motor tu dalam keadaan tetap papan punggung. Tu bagi contoh je. Kalau tidur atas motor, bangun-bangun bukan masjid terapung, hospital apa. Contoh. Ataupun bangun-bangun bilik mayat dah. Tak boleh, azubillah ada gitu tuan-tuan. Nak ceritanya kalau bangun-bangun pak masjid dah. Siapa dah? Dah sudah bila siapa? Mana perlu ambil sembahyang lain tak? Dah tidur tadi? Tak, sebab papan punggung tetap di atas sela motor tadi kan. Macam ni tuan-tuan duduk. Tak terlentang, tak berdiri tidur dalam keadaan berdiri, tak dalam keadaan ngeri, tak tidur nerak. Mana dikira sebagai tetap papan punggung. Mana tidur dalam keadaan duduk lah. Tapi kalau dah duduk dalam keadaan ngiring, baring, nerak, terletang, tak tetap papan punggung, diri, tidur diri dengan jalan tidur. Tengah jalan ataupun tunggu bas kan, biasa tunggu bas kan, ataupun KL ni subuh-subuh dah, sebelum subuh turun dah. Masuk LRT tu, saya duduk diri pegangnya dah. Duduk. Kan biasa dah biasa kan. Dan tidur bangun belum subuh dah, balik lewat dah malam-malam. Pagi tu belum subuh kena masuk dah nak pergi jabat awal. Tidur. Apa kan? Air mayang mata dah. Batal sebab tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung. Faham tuan-tuan? Bukan semata-mata tidur tu boleh membatalkan sembahyang. Tak. Tidur. Ini salah faham juga tuan-tuan. Ramai faham kalau tidur kira batal sembahyang. Tidak tuan-tuan. Dia tidur dengan tetap papan punggung. Ataupun tidur dengan tidak tetap papan punggung membatalkan air sembahyang. Bermakna kalau tetap papan punggung ataupun tidur dalam keadaan duduk gini, maka tidak membatalkan air sembahyang. Biasa berlaku aplikasi dia, kita tertidur ataupun sengaja tidur bila imam baca khutbah. Apa ustaz kata sengaja tidur? Dah imam baca tak butir. Kita keluar. Contoh. 3 kali takullah, 3 kali gigi basuh cabut. Contohnya. Dah imam tu tak dah apa dah tukar imam lain. Kita ambil lepas jawatan apa 900 bulan. Contohnya. Nak paksa tak boleh orang lama. Takak tapi tak apalah. Rezak nak dengar tidur lah. Jawab dia tidak membatalkan air sembahyang. Kerana apa? Kerana papan punggung tu tetap. Tapi jarang kita tengok lah. Ustaz kata gini pula, takkanlah menutup bila nak tidur netang depan mimbar. Mengatuk lah imam ni baca khutbah, ni tidur netang. Kalau dia melentang depan mimbar, maka jawab dia batal sembahyang tuan-tuan. Okey, jelas sini lah. Jelas di sini. Maknanya isu dia ialah tidur tak ada masalah. Iaitu isu dia tetap papan punggung ataupun tidak tetap papan punggung. Kenapa? Itu automatik dengan menu tadi lah. Bila dia jaga tak tidur, dia boleh kawal ketuk dia. Dan dia boleh tahu ketuk tak ketuk. Bila dah tidur dah, dia automatik. Maka angin tu boleh keluar bila-bila masa saja. Dengan happynya, dengan senang lenangnya angin tu keluar, maka itu akan menyebabkan batal sembahyang dia. Benarnya pasal kentut ni ada isu juga. Bukan isu, maknanya orang bukan Islam tanya, kenapa kita ambil sembahyang? Bila kita ambil sembahyang, kita sembahyang, kita kata kerana kebersihan. Bila Islam suruh kebersihan dan sebagainya, suruh ambil sembahyang ni biar bersih, biar suci, baru ambil sembahyang. Lepas tu tanya pula, dah apa dengan kentut tu boleh membatalkan air sembahyang? Dia tahu. Kita nak jawab benda agak-agak. Kita jawab mudah. Puhmu Dia jawab apa mana? Jawab dia, ni adalah ibadat. Ibadat taat kita Tuhan, dan Tuhan suruh gitu. Itulah kita patut jawab dia, ni adalah suruhan daripada Tuhan. Maka saya yang orang percaya Tuhan, maka saya percaya benda ni. Nak kata bersihan ke tak bersihan tu, atau panggil sampingan je. Dan bila Tuhan suruh, walaupun saya dah bersih, saya tetap kena ambil sembahyang juga. Okey. Dan bila kentut tu boleh membatalkan sembahyang, maka saya patut akan perintah tersebut. Itulah maknanya saya ni bertuhan. Saya percaya kepada Tuhan dan saya ikut perintah Tuhan. Okey. Nak kata pada, dia kata dah kalau gitu apa kaitan keluar angin jadi kotor ke anggota siapa kena ambil sembahyang mula? Okey, jawab dia bukan kerana tu yang kita ambil sembahyang. Kita ambil sembahyang kerana itulah ibadat yang diperintah. Itu paling benar sekali. Memang kita kata bila tanya apa kita ambil sembahyang, dah sampai 5 kali sehari ambil sembahyang. Jawab kita kerana nak kebersihan. Islam suka kebersihan. Betul.
Tapi bila kata apa kentut tu boleh mengotorkan balik ke? Apa kaitan? Siapa kena ambil air semayang mula bila kentut? Jawab dia apa mudah nak jawab. Melainkan kita kata memang dah Tuhan suruh gitu. Itu sebenarnya. Cuma kalau lah nak mendekatkan diri pada Islam, kabur aspek sains sikit, boleh mendekatkan dia, tak apalah. Kalau ada jawapan yang boleh relate dengan logik akal, tak apa, terpulanglah. Tapi jangan mampu kaki gitu. Atau memang kena ada ibadah yang disuruh ni ialah kerana Tuhan suruh. Itu yang kita buat, tuan-tuan. Jelas Bismillahirrahmanirrahim Allah sekalian. Kata pengarang, tetapi kalau seseorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, iaitu tidur duduk di atas lantai atau kerusi, tidaklah batal wuduknya sekalipun. Okey. Kerana kata talik bawah, nota kaki dia, kerana kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Artinya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW tidur, nak menunggu akan isyak tu dia tidur, nak menunggu akan waktu solat tu dia tidur dalam keadaan duduk. Kemudian bila dah qamat dia bangun, dia terus sembahyang. Dan Nabi melihat akan perkara tu, Nabi tak larang. Sedangkan Nabi kata kalau tidur itu kena ambil air sembahyang, batas sembahyang. Tapi sahabat-sahabat bila dah menunggu waktu solat, contohnya garik serang, garik tak keluar, duduk dalam masjid, tunggu macam kita lah, tidur. Jadi sahabat pun begitu juga, tidur, bila qamat dia bangun, ataupun bila bang dia bangun terus sembahyang tanpa ambil air sembahyang. Jadi di sini kenapa Nabi kata kalau tertidur kena ambil air sembahyang? Sedangkan Nabi melihat sahabat-sahabat, Nabi takrirkan, memperakukan bahawa sahabat-sahabat, perbuatan sahabat bila dah bangun tidur tak ambil air sembahyang. Jadi isu dia ialah sahabat-sahabat tidur dalam keadaan duduk di masjid dengan tetap papan punggung, itu menyebabkan tidak batal air sembahyang. Yang dimaksudkan dengan Nabi kata kalaulah dia ni tidur, bila dia ni tidur dia kena ambil air sembahyang, itu ialah kerana dia tidak tetap papan punggung, tuan-tuan. Jadi itu cara selamat istinbat hukum. Jadi sahabat-sahabat memang biasalah dia tidur dan menunggu kan, mungkin letih kerja siang, ataupun mungkinlah kerana nak rehat sekejap sementara menunggu waktu solat. Sahabat pergi awal contohnya ke masjid, orang tak bang lagi duduk menunggu tu kan, menunggu waktu solat kan dikira pahala yang besar kan, banyak fadilat dia kan, duduk sampai tidur. Okey, bang terus sembahyang. Nabi pun tidak marah dan Nabi tak suruh ambil air sembahyang yang baru. Kenapa? Kerana sahabat tidur dalam keadaan duduk tetap papan punggung. Itu dalil daripada hadis Nabi SAW. Kata pengarang lagi, tidaklah batal wuduknya sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah kerana aman keluar sesuatu dari duburnya. Maka di sini tuan-tuan mata Allah sekalian, kalau tetap papan punggung, kalaulah dia sandar, maka tidak ada masalah. Sebab ada isu kata dah, kalau tidur dalam keadaan bersandar, tidur dalam keadaan bersandar kira tak boleh. Kalau nak kata hak tak sandar tu barulah kira boleh. Boleh tu maknanya tak batal air sembahyang. Kalau sandar kira batal, sebab kita pernah dengar, dia tanya kita pernah dengar ustaz mengajar bahawa kalau sandar, bersandar kepada tiang, tidur keadaan nyandar tiang batal. Sebab apa sebab nyandar? Jawab dia, musandar ke tak sandar, kalaulah tak sandar tapi tak tetap papan punggung batal juga. Tapi kalau musandar dan tetap papan punggung, maka tak batal. Kenapa? Kerana melihat kepada tetap tak tetap papan punggung. Ada orang sandar tapi sandar gini, sandar lele, nak rebah lele dah, maknanya punggung congek. Punggung congek, dengan kaki-kaki terangkat. Itu memang walaupun sandar atas, sebab bukan melihat pada sandar tak sandar, melihat pada tetap ke tidak tetap papan punggung tersebut. Tapi kalau duduk gini dah sandar molek, sandar tapi sandar gini dah kadang tetap tegak molek dan sebagainya, maka kalau ketuk masa tu memang tak keluar. Dia tak boleh keluar, dia kena blok. Papan punggung dia blok angin yang keluar tu contohnya, maka itu tidak membatalkan air sembahyang, tuan-tuan. Itu jelas. Itu jelas. Jadi sekarang ni tak adalah isu
Kalau orang tanya pula dah tidur membatalkan tak? Dia tidur, tengoklah keadaan tetap ataupun tidak tetap papan punggung tersebut. Ataupun dengan bahasa mudahnya, tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan air sembahyang. Tidur dalam keadaan selain daripada duduk maka membatalkan air sembahyang, tuan-tuan. Jelas. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan mati Allah sekalian. Kata pengarang lagi yang ketiga, hilang akal dengan sebab gila atau macam hilang akal seperti sangat sakit atau mabuk atau pitam atau gila babi. Ada kok gila babi. Nakal pengarang ni. Boleh tak gila babi dah. Atau gila babi dan sebagainya. Adapun tidur tidaklah hilang akal, cuma tidak sedar, angin keluar sahaja. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan mati Allah sekalian. Yang ketiga ialah gila ataupun pitam ataupun hilang akal. Yang tu memang confirm lah. Dan ni tak kira tetap ataupun tidak tetap papan punggung. Kenapa? Kerana ni bukan isu angin keluar tak angin keluar, angin tak keluar. Dia kira hilang akal. Dia kira hilang akal, maka dia kira batal sembahyang. Batal sembahyang, batal air sembahyang. Tadi tidur tadi dikira tetap papan punggung kan? Tapi dalam masalah ini yang ketiga ni dikira hilang akal. Hilang akal banyak pasal. Pertamanya mungkinlah dia ni gila. Tak gila saja pun gila babi. Contohnya, tak maaf deh kau orang marah sebut babi. Tak maaf deh kalau terasa jangan marah. Barang kita tak sebut. Ataupun mungkin pitam. Pitam dengan tidur berbeza. Pitam ataupun koma dengan tidur dia berbeza, tuan-tuan. Maka disebut pengarang ni pitam pun termasuk dalam orang yang hilang akal, maka juga membatalkan air sembahyang. Ataupun mabuk sampai hilang akal. Kalau sekadar mabuk lauk tu hilang akal tak agak-agak? Tak kan? Ya, mabuk lauk ni tak hilang akal kan? Ia cuma mabuk lah. Aku nak royak aku ni. Mabuk lauk tidak sampai hilang akal, ketaklah membatalkan air sembahyang tu. Cuma nak mutah semua, mutah pening, tu mabuk lauk. Dia mabuk yang hilang akal, barulah dikira batal air sembahyang. Ataupun sangat sakit sampai tak boleh kontrol dah, sampai tak boleh mikir dah, sampai hilang terus akal. Ada sakit berdoa. Sakit sangat, sakit sampai tak boleh mikir, sampai hilang terus akal. Mana tak sedar, orang kita kadang tak sedar tu. Tu pun boleh dikira sebagai orang yang hilang akal. Maka dengan sebab yang demikian tu boleh menyebabkan batal air sembahyang. Okay, walaupun sekejap, tuan-tuan, sekejap je. Maknanya lalu sekejap kita bawa bini kita lalu depan pergi jalan air Cina kan, pergi Kuala Lumpur, jalan pusing-pusing jalan tu Abdul Rahman pun di depan Sogo sale 70% diskaun. Bini kita tengok gila. Contoh gila diskaun nama dia. Nak gila kejap. Maknanya batal ada sembahyang agak-agak. Ada je ni kita orang puan tak? Orang lelaki pun kita kok sama je. Nampak ada sale kat Sogo contohnya. Gila. Abang tolong berhenti. Kita kata gila budak ni contohnya. Jawab dia tu gila lain tu. Kalau tu gila shopping. Gila shopping dia masih lagi berakal. Cuma dia hilang kontrol. Mana ketika itu suami kena bertindak sungguh kontrol semula. Kalau dia tak berjaya kontrol isteri dia dalam keadaan gitu, maka yang rugi adalah suami. Yang rugi pitih dah shopping pitih Okey, tak saya gurau je, tuan-tuan. Mana di sini kalau gila shopping ke ataupun gila macing ke, gila motor ke, gila handbag ke, gila kasut ke, tu gila. Tapi gila tu tak hilang akal, maka tu tidak membatalkan apa sembahyang, tuan-tuan. Gila ni, mana kata gila ni lah kategori hilang akal. Gila yang hilang akal batal. Ataupun tak gila tapi hilang akal batal. Pitam hilang akal batal. Ataupun dalam keadaan mabuk hilang akal batal. Jadi isu dia sini melihat kepada hilang akal ataupun tak hilang akal. Hilang akal maka batal, tak hilang akal maka tidak batal, tuan-tuan. Okay, jelas jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan lain, perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang lain, insya-Allah. Moga-moga jelas lah. Moga-moga jelas. Moga-moga kita dapat perbetulkan apa yang kalau mungkin kita silap faham sebelum ni, dan mungkin yang dah tahu dah, mungkin sekadar ulang kaji lah.
Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama dapat manfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.